untuk sesama sendiri, tetapi juga meliputi nasihat rakyat biasa kepada para pemimpin dan nasihat pemimpin kepada rakyat jelata. Dalam soal ini, para Rasul alaihimussalatu wassalam adalah merupakan contoh tauladan terbaik kepada kita dan nasihat yang mereka berikan adalah sebaik-baik nasihat. Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah kita dapat lagi bertemu di hari ini, hari yang penuh dengan berkat kebaikan. Masya-Allah, Mona. Kita nak sama-sama teruskan lagi bicara kita dalam rancangan Usrah Nurani. Kita berkeluarga. Ciwak. Seronok rasa sebab apa? Kita meraihkan sahabat-sahabat kita yang dah pun mula masuk di Facebook Live kita. Masya Allah. Yang like, yang tolong komen, yang juga tolong catat lagi nota-nota kejap lagi dah sedia ni. Pen dengan kertas siap-siap di abang. Masya Allah. Betul. Ada juga yang tag kawan-kawan suruh masuk untuk dengar Usrah Nurani pada petang. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini membawa secara langsung di FB Live IKIM FM untuk para pendengar tonton dan juga share. Untuk juga ada pengusian, sama-sama boleh kongsi di WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Alhamdulillah. Dan juga kita terus nak membawakan pertemuan Usrah Nurani kita pada petang ini bersama dengan nakib kita yang pun bersedia di talian Skype kita. Alhamdulillah masih lagi dalam talian kita bersiaran. Kita nak terus mengalu-alukan kehadiran. Ini dia nakib tetap Usrah Nurani di Radio IKIM, Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Unmute Ustaz. Cuba mikrofon sekali lagi Ustaz. Tekankan mikrofon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lega dengar suara Ustaz. Masya Allah. Apa Sihat khabar Ustaz? Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Tamam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah. Terima kasih Ustaz. Masih lagi ruangkan masa bersama kita petang ini. Kalau saya dengan Mona pun bersemangat terharu ambil berkat Ustaz dan juga rakan-rakan Usrah. Tambah-tambah orang yang tengah dengarkan kita waktu ini, lagilah rasa terharu sebab kita nak bawakan apa sahaja kebaikan maupun benda kecil yang kita boleh dengar, kita simpan sampaikan untuk orang lain juga. InsyaAllah. Amin. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz Al-Fadhil Ustaz untuk mukaddimahnya. Ya. Dan insyaAllah selepas itu ta'aruf bersama ahli usrah. Silakan Ustaz, di awal ni Ustaz sebagai pembuka bicara, apa yang boleh kita ingat semat sebelum kita bersedia Ustaz untuk nak usrah. Silakan Ustaz. Baik, Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ni rasa perfect lah. InsyaAllah. Dah cukup, lengkap. Orang jadi semangat tu jadi macam tamam. Alhamdulillah. Amin Ustaz. Baik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah semua rakan-rakan terlebih dahulu DJ Syafiq, DJ Mona, tak kira PKP ke PKPP, PKPB, PKPC, PKPD, nampaknya masih lagi istiqamah membawa petang-petang Jumaat kita, hati-hati kita semua kepada memanfaatkan masa yang sangat berkat ini kerana kita takut kelalaian kita dalam kepatasan masa yang berlalu ini, kita terlepas waktu yang penting
terutamanya hari Jumaat, terutamanya petang Jumaat. Jadi kita harap kita semua dan semua rakan-rakan usrah yang bersama dengan kita di radio, yang sama dengan live di FB live, macam biasalah ya, war-warkan, like dan juga sharekan ya, seramai mungkin. Semoga insya-Allah kita mendapat input-input yang penting untuk diri kita. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita pun perasan dalam hidup ini ya, kita berjumpa, kita berhadapan dengan ramai orang. Ada orang yang patternnya kalau kita bercakap dengan dia atau membaca dia punya tulisan ataupun semuanya masalah. Ya, semuanya masalah. Seolah-olah dunia tu nak kiamat petang ni dah. Itu cara cakapnya ya. Dan sentiasa melihat kesalahan pada orang lain. Orang sana salah, orang sini salah ya. Dan tak pernah pun kita keluar yang kita tu pun ada salah dan kita juga banyak salah seperti orang lain. Dan apabila kita teliti bahawa benarlah kata Nabi, manusia hanya boleh beri apa yang dia ada. Kalau dalam hati kita penuh dengan perkara negatif, maka yang keluar daripada kita adalah semuanya perkara-perkara negatif. Benci, marah, dendam, hamun ya. Ini semua yang kita harap. Sebab itulah dalam Usrah Nurani ini harapan kita ialah kita dapat membantu jiwa kita memberi input-input yang positif, kerana alhamdulillah sejak sekian lama Usrah Nurani ini semua yang menyampaikan saya terutamanya yang mendengar mendapat begitu banyak perkataan-perkataan, saranan-saranan yang sangat positif, dan benda inilah yang sebenarnya perlu kepada jiwa kita semua. Kita perlu kepada benda yang positif sebagai makanan kepada nurani kita untuk hati kita kuat membuat keputusan yang positif dalam kehidupan. Cakap benda baik, tengok benda baik, dengar benda baik, bertindak untuk sesuatu yang baik, semuanya bermula daripada sejauh mana input yang masuk dalam diri kita. Jadi harapannya, biarlah insya-Allah usrah kali ini juga akan memberikan input-input yang sangat positif untuk kita semua. Baik, sedikit mukadimah. Saya tak nak menghabiskan masa lama sebab saya ingin kita semua ingin berkenalan dengan para tetamu yang ada, rakan usrah kita yang ada ni ya. Jadi saya nak mula dengan orang jauh dululah kot ya. Orang jauh, saya rasa lah yang jauh. Sebab dalam talian ni jauh dekat sama je ya. Saya nak mula dengan orang Melaka dululah. Boleh DJ Syafiq ya? Boleh Ustaz. Okey. Kita mula dengan Akhi daripada Melaka. Silakan untuk usrah kita pada petang ni sedikit ta'aruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Zuramli, DJ Syafiq, DJ Mona dan juga sahabat rakan usrah dalam online Abang lah. Okey, saya nama diberi Muhammad Fakhrani bin Hayun. Sekarang menetap di Melaka, alhamdulillah, dikurniakan seorang isteri dan 4 orang anak. Dan sekarang saya mengusahakan sebuah pusat terapi untuk anak istimewa. Jadi insya-Allah hari-harilah kami jumpa ibu bapa dengan anak-anak istimewa yang hadir ke pusat terapi lah, masya-Allah, insya-Allah. Masya-Allah ya. Letaknya di mana Akhi Fakhrani? Di Melaka Ustaz. Di Melaka tu di mana? Di Bukit Katil. Oh, di Bukit Katil ya. Jadi kalau macam sekarang ni waktu PKP, alhamdulillah kita juga diberi kebenaran sebagai satu industri sokongan untuk membantu masyarakat kan. Jadi kami dibenarkan untuk beroperasi, tapi dengan of course dengan SOP yang sangat ketat lah. Oh, masya-Allah. Oh, saya kira DJ Syafiq, DJ Mona dah nampak dah agaknya tajuk apa nak dibincangkan dengan latar belakang daripada Tuan Fakhrani Hayun, yang insya-Allah saya yakin dapat orang kata memperkayakan perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah ya. Ustaz Hakim dengan Dr. Amir, Dr. Taufik sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat keduanya ya. Alhamdulillah. Rakan-rakan yang saya kadang-kadang follow tengok bagaimana pasukan circle ya, daripada subuh lagi dah sama-sama, Allahu Akbar ya. Satu yang sangat indah lah di Melaka saya kira. Jadi harapnya dapat manfaat daripada circle yang baik ni, insya-Allah. Jadi nanti jangan lupa kirim salam ya.
Tuan InsyaAllah. Fakrani, salam pada semua. Ya. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah kita dah dengar daripada jauh Melaka, Bukit Katil. Kita tahu latar belakangnya, kita doakan insya-Allah sebab saya yakin ya dalam tekanan sekarang ini begitu banyak sebenarnya cabaran dan cabaran bukanlah satu masalah tetapi kita mempersiapkan diri. Bagaimana kita sebagai ibu, sebagai bapa, mungkin kita mendengar nanti kisah yang ekstrim tetapi kita yang mungkin tak se-ekstrim itu berhadapan dengan sesuatu persoalan, saya yakin perkongsian daripada Tuan Fakrani sebentar nanti akan dapat banyak memberi manfaat. Jadi Alhamdulillah saya doakan istiqamah dalam operasi, istiqamah dalam seker yang positif ya Tuan Fakrani. Baik, saya nampak daripada awal dia punya kodnya abangah saja. Jadi kita nak dengar salam, ta'aruf, perkenalan dengan rakan usrah kita yang dipanggil abangah ni ya. Silakan abangah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zul Ramli yang saya sangat kagumi dengan beliau, insyaAllah. Dan DJ Syafiq yang dia jemput saya dalam usrah ni dan rakan usrah semua je dalam ni lah. Okay, nama saya Muhammad Nashir Darwish yang dikenali sebagai Abangah. Saya abang angkat kepada Zubaidi Amir Kushairi yang baru beberapa hari ni yang pergi. Allah. Sekarang buat apa abangah? Okay, sekarang saya sebagai sales executive di syarikat Galaxy Holding Sdn Bhd di Sarjana Utama Sungai Buloh. Oh, ini bersiaran daripada rumah ya? Di Rawang, Selangor. Oh, Masya Allah. Siapa yang sama dengan abangah? Umi ya? Umi? Ada Umi, Abah dan adik-adik yang lain. Oh, Masya Allah. Baik, rakan usrah yang dikasih sekalian, saya kira nama abangah ni kebetulannya saya sendiri abangah tengok sendiri pada klip ataupun yang dihantar tu dan sangat menginspirasikan sebenarnya dan kita juga pasti masih bersedih di atas pemergian. Saya tulis juga dalam saya punya IG saya, saya baca sikit ya. Saya kata, anak anda Amir, hari ini kamu mendapat sejuta sayang daripada berjuta umi dan abi. Kasih yang belum tentu diperolehi oleh mereka yang walaupun hidupnya 7,000 tahun. Kamu pulang kepada yang sayangnya tak mampu ditandingi sesiapa pun selama mana pun. Jadi Masya Allah, saya kira abangah pastinya masih rasa terkesan, Umi, Abah dan family ya, sebab saya pun walaupun tak tiba-tiba kenal tetapi dapat merasai satu pengalaman. Jadi kami semua mendoakan ketabahan bagi pihak keluarga dan pasti dalam usrah pada kali ini ya abangah ada sesuatu yang kita sama boleh kongsikan untuk manfaat kepada semua orang. Dan hari ini insya-Allah saya pun masih menunggu apakah tajuk terbaik nak dibagi tahu oleh kedua DJ kita. Cuma saya bagi pihak semua rakan usrah mengucapkan selamat datang pada abangah dalam usrah Nurani bersama dengan doa untuk abangah, untuk Umi, untuk Abah, untuk adik-beradik yang lain dan insya-Allah semoga kita semua mendapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. InsyaAllah Ustaz. Semoga apa yang kita bawa hari ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan mahabbah. Betul Mona? Mahabbah? Ya, insyaAllah. Kena buat semakan awal ni Ustaz. Masya Allah. Baik. Sebenarnya Ustaz, kalau kita lihat dari sudut tetamu kita Ustaz, saya kira memang tidak akan jauh kita nak bincang dari sudut kasih sayang. Kena ada sayang ni Ustaz. Sebab apa? Cerita abangah kalau di Facebook live kita Ustaz, tengah ramai yang ingin tahu bagaimana pengalaman
Abang Ngah, cerita Abang Ngah, semua tu kita akan kongsikan. Dan juga Ustaz Fakrani pun ada ceritanya juga tu bagaimana beliau dengan anak-anak asuhannya penuh dengan sayang kat situ. Tu dah sayang lagi. Ya. Tanya Mona lagi lah kan, mak ibu kan, masya-Allah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, mana jom kita umumkan tajuk. Ya, untuk tajuk petang ini ingin membincangkan tentang sayang tak bererti. Iya. Bertepi. Bertepi. Ya. Okey, dia kena tengah-tengah. Ke macam mana ni Ustaz? Dia kena sama pekung, orang kata, orang Penang abang. Duk tang ni, jangan pergi tang lain dah. Lagu tu lah kita nak peluk sayang tu ada kat kita. Tetapi sayang tu sebenarnya sesiapa saja boleh memiliki sayang, dan kita nak bincang Ustaz bagaimana dimensinya Ustaz. Sayang ni orang muda macam mana, orang tua, dan juga kepada sesiapa yang kita nak sediakan sayang itu. Adakah ianya ada batasan? Macam mana Ustaz? Silakan Ustaz. Masya Allah, rakan usrah yang saya kasihi. So tajuk perbincangan kita sangat direct to the point. Kasih sayang ya tadi, Syafiq. Sayang tidak bertepi. Sayang tidak bertepi ya. Mungkin DJ Syafiq dengan DJ Mona nampak wajah Abang Ngah agaknya. Dia dapat idea tajuk tu agaknya. Betul Ustaz. Ya, kerana apa? Sebab kita cuba pada petang ini ya untuk melihat keajaiban kasih sayang. Dan sepatutnya kita sebagai Muslim ya, minggu sudah kita berbincang dengan Dr. Zizi, dengan Dr. Taufik ya, tentang kasih sayang dalam keluarga, kasih sayang sesama mak ayah, kasih sayang yang ada hubungan silaturahim, yang ada hubungan kerabat, yang ada hubungan baik. Tetapi bila kita lihat kisah mungkin Abang Ngah, yang mungkin Abang Ngah banyak kongsi petang ni, kita rasa bahawa kasih sayang itu begitu ajaib sebab dia tidak mengenal darah. Dia tidak mengenal sesiapa. Tiba-tiba Allah boleh bagi dan campakkan rasa sayang yang luar biasa. Dan kita nak bawa dalam hidup kita, ya, mungkin kita akan jadikan ini ibrah. Kerana kita nak dalam hidup kita ini orang yang sekeliling kita atau siapa saja, kita boleh berikan kasih sayang dan kita boleh menerima kasih sayang tersebut. Ketika mungkin orang bercakap tentang betapa parahnya, lumpuhnya ekonomi, itu bukan alasan untuk turut kita punya kasih sayang juga lumpuh. Ya, sepatutnya ketika kita terputus seperti ketam yang terpatah sebelah tangan yang satu lagi akan jadi lebih kuat. Sepatutnya ketika ini, ketika kasih sayang ketika ekonomi, ketika kegawatan begitu mencabar kita, kasih sayang sepatutnya kian meriah, kian subur, kian. Setengah daripada kita meletakkan syarat pada sayang. Ya, aku sayang kalau kamu buat macam ni. Maka akhirnya sayang itu ada tepinya. Jadi petang ni insya-Allah daripada kedua-dua rakan usrah kita melalui pengalaman perjalanan hidup sebenar, bagaimana mungkin kita dapat menggunakan kasih sayang itu sebagai sesuatu yang indah dalam kehidupan. Jadi mungkin kita nak pergi pada Abang Ngah dulu agaknya ya. Abang Ngah sebab mungkin ceritakan sikit sebab mungkin Abang Ngah kita faham isu ini separuh daripadanya melibatkan masalah mahkamah ya, masih lagi. So kita takkan langsung menceritakan pada part yang kedua. Kami nak tahu tentang bagaimana perasaan sayang boleh lahir dengan luar biasa. Ya, dengan luar biasa. Macam Angah anak muda ya, Abang anak muda kan, anak muda ni kadang-kadang bukan peduli orang pun kan, tetapi boleh menjadi abang yang mungkin lebih baik daripada setengah abang ya, umi yang lebih baik daripada setengah umi sendiri, abah yang mungkin lebih baik daripada setengah abah yang lain. Jadi mungkin melalui rasa hati Angah sendiri ya, apa sebenarnya yang menyebabkan lahir perasaan sayang yang tanpa syarat kepada seorang hamba Allah yang kerdil, yang kecil, tetapi masuk menjadi sebuah keluarga. Ini yang kami nak dengar pertamalah daripada Abang Ngah. Sila Ngah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu saya cuba share lah macam mana saya ditemukan dengan adik Amir, arwah Amir Syairi ni.
Okay, waktu tu saya belajar di Tahfiz Al-Khairiyah Mersing. Sebelum waktu saya dah selesai syahadah apa semua, bila Umi datang melawat, Umi bawa seorang budak kecil, baby. Umi cuma beritahu yang Umi baru dapat, ada orang bagi, ada orang minta tolong jaga kejap. Masa tu kecoh adik-beradik kata muka sama macam saya. Kata ada baby muka macam abangah kat rumah, ada baby muka macam abangah. So saya tu siapa nak pergi tengok Bila cuti balik kita dapat tengok adik Amir comel lah masa tu, dia kecil. Itulah pertama kali saya jumpa dengan arwah lah. Sebenarnya kasih sayang tu bermula memang dari awal lagi. Sebelum saya jumpa dia, Umi dah bagi tahu yang ada baby yang muka sama dengan saya. Saya dah rasa macam tak sabar nak jumpa. Start dari itu memang dah saya punya mindset, saya punya hati itu bukan orang yang bagi, itu memang adik saya. Itu memang adik saya. Bila saya balik cuti jumpa, ini adik baru. Sebab apa yang Umi selalu tekankan, yang ini anugerah Allah. Ini Allah bagi, Allah pinjamkan. Allah pinjamkan adik Amir ni. Sebab sejak itulah kita bermula. Sebab waktu tu saya duduk di Rompin, Pahang. Mak arwah Amir ni datang hantar. Itulah start dari itulah bermulanya dengan arwah Amir ni. Kalau dapat kongsi sikit Umi tu sendiri, perasaan mungkin mungkin kita tak dapat panggil Umi petang ni, tapi mungkin perasaan Umi yang bukan ibu kandung atau nanti abah atau adik-beradik yang lain kan, tapi kami lihat perasaan sayang itu, ya, perasaan sayang seorang ibu itu, naluri ibu itu ada pada baby yang baru lahir ni. Amir rasa apa sebenarnya faktor sayang tu, daripada mana datangnya? Mak Umi saya memang dia suka dengan kanak-kanak, dengan budak-budak. So Umi sebelum ni pun dah banyak jugalah baby yang Umi jaga sebelum ni. Umi kata memang Umi dia tak kisah, dia tak ada apa, yang penting dia ada kasih sayang untuk bagi dengan orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Baik, sedikit gambaran. Nanti mungkin Abangah boleh kongsi di mana angle sekalipun yang Angah nak kongsikan, sebab kami petang ni, kita berusrah petang ni adalah untuk melihat keajaiban kasih sayang. Sebab nanti rakan usrah yang mendengar, mungkin ada yang mereka itu anak angkat, atau ada yang memelihara anak angkat, ya. Atau mungkin kita nak lihat bukan angkat-angkat, tetapi memang family sebenar, tetapi tak dapat kasih sayang itu, tak wujud sayang itu, ya. Sayang itu something yang memang kami nak kongsi banyak secara santai petang ni daripada Abangah sendiri, ya. Baik, saya nak mendengar daripada Tuan Fakhrani sendiri. Tuan Fakhrani, bila dengar mungkin kisah daripada Abangah sebentar tadi, Tuan Fakhrani sendiri mungkin berhadapan dengan dilema ibu-ibu yang nak menerima kondisi anak yang mungkin tidak sama dengan yang lain, atau apa saja yang Tuan Fakhrani lihat, ya, dapat support setiap ibu ayah supaya sayanglah siapa yang kita panggil anak itu dengan sayang yang tak ada syarat, ya, tanpa syarat. Bukan kau cemerlang baru engkau dapat straight A's baru ayah sayang. Kamu menjadi anak yang orang semua pandang baik, barulah kami semua sayang, ya. Tuan Fakhrani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah izinkan saya berada di sini dan dengar cerita daripada Abangah dan juga bersama dengan Ustaz. Masya-Allah. Siapalah saya untuk berkongsi di sini, tapi saya pasti apa yang Allah aturkan tu pasti ada hikmahnya. Okay, sebelum saya bawa perjalanan kita pergi ke pusat terapi tu, saya nak cerita sikit perjalanan bagaimana pusat terapi tu dibuka dan bagaimana terinspirasinya saya daripada seorang engineer. Saya sanggup berhenti kerja untuk mengusahakan tempat ini. Perjalanan ni saya mula faham bila saya mula kahwin, Ustaz. Sebab dalam ahli keluarga saya tak ada seorang pun yang ada OKU, ada kelainan upaya, tak ada. So saya tidak menjiwai situasi ini.
Kami hanya orang kata apa, berkasih sayang dengan insan biasalah. Yang macam kita semua boleh bergerak, boleh makan macam biasa, boleh bermain, boleh berseronok. Tapi apabila saya berkahwin, saya sedar ada satu momen yang akan pasti merubah hidup saya. Apabila adik ipar saya adalah cerebral palsy. Dia memang terlantar, tak boleh bergerak dan hanya makan pun bersuap, nak bergerak hanya perlu diangkat. Jadi apa tahu saya apabila mula saya lepas akad nikah tu, lepas habis kenduri, atas saya pertama ialah angkat dia daripada stroller dia masuk dalam kereta. Pada saat itu saya rasa there must be something yang Allah dah aturkan dengan perkahwinan ni supaya bermanfaat untuk masyarakat. Tapi pada waktu tu jiwa tu masih tak sampai lagi, Ustaz. Sehinggalah isteri saya, kalau saya boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang isteri saya ni adalah seorang occupational therapist. Beliau lah yang mengusahakan pusat terapi dan saya menguruskan dari segi pengurusan. Sehinggalah pada satu masa saya, ketika tu kami masih duduk di Selangor, di area Bangi. Saya kerja sebagai engineer di sana dan isteri saya bekerja sebagai terapis. Masa tu beliau travel daripada rumah ke rumah. Okay. Masa tu kami pun masih belum ada anak lagi. Sehinggalah pada satu momen saya rasa kenapa dia ni dedicated sangat untuk sampai pergi ke Kajang. Kami duduk di Sungai Kembung. Di Sungai Kembung area Bukit Mahkota tak silap. So saya pergi Kajang, pergi Semenyih, pergi Putrajaya, pergi Cyberjaya. Kenapa sampai sanggup macam ni kan? Sehinggalah mengandung anak pertama sampai dah tak larat pun, sampai ada kejadian aksiden, Ustaz. Semata-mata nak pergi jumpa student. Dan dirahsiakan daripada saya. Tidur dalam kereta, makan dalam kereta. Macam kenapa dia dedicate sangat dengan anak-anak istimewa ni? Sehinggalah pada satu momen tu, isteri saya bangun tidur, isteri saya cerita kat saya, dia mimpi ada anak yang dia berikan intervensi, terapi, masuk dalam mimpi dia kata, bye-bye teacher. Bye-bye teacher. Lepas tu hari esoknya, kami dapat berita anak tu meninggal dunia. Masya Allah. Saya rasa macam, wah, sampai ke tahap itu sekali. Didikan ataupun kasih sayang itu ditanam dalam jiwa kita oleh Allah SWT untuk kita merasai nikmat tu. Nikmat kasih sayang tu, Ustaz. Jadi pada situ kami terus berazam, saya nak dapatkan jiwa tu sebab saya kerja kilang, Ustaz kan. Kerja kilang, kerja mesin, kerja dengan orang pun orang yang dah dewasa, tak berborak macam masyarakat biasa. Jadi apabila jadinya situasi tersebut, anak tadi memberitahu isteri saya yang dia bye-bye teacher dan esoknya adalah hari terakhir dia, saya terus berazam, I want to feel that moment in my life. I want to feel that. Saya nak rasa benda tu. Jadi alhamdulillah diizinkan Allah, saya pun sama-sama dengan isteri mengusahakan pusat terapi dan alhamdulillah sekarang ni adalah momen untuk saya merasai perkara tu. Saya dah merasai student mimpi masuk dalam mimpi. Saya dah merasai jumpa parents dalam mimpi. Betapa saya rasa macam bila bangun tidur tu, ya Allah, kalau inilah betul jalan kasih sayang yang Allah nak hadirkan dalam jiwa saya sangat syukuri. Dan kalau macam soalan Ustaz tadi, kalau macam ibu ayah, kalau memandang akademik tu adalah satu-satunya jalan kejayaan di dunia ini, silalah ubah kembali kita punya sudut pandang tersebut. Sebab kasih sayang ni, kalau kita patah balik dekat tajuk, kalau kita letak tepi dia, pasti kita tak ke mana-mana. Kita kena memecahkan tepian sayang tu supaya kita punya sayang sentiasa berada pada tahap ultimate. Engineer infinity ya, Ustaz, kalau engineer. Jadi kalau kita meletakkan sepadan pada kesayangan ataupun kasih sayang tersebut, pasti kita akan rasa ada kehilangan. Sebab kasih sayang yang Allah dah jiwakan dalam jiwa manusia ni tidak bertepi. Hanya kita sebagai manusia yang lemah ni meletakkan sempadannya. Jadi apabila saya berada dalam pusat terapi, berjumpa dengan ibu bapa, berjumpa dengan anak-anak, orang kata anak syurga kan, Ustaz kan? Dia sangat membuka saya punya jiwa, sangat membuka saya punya minda, sangat membuka saya punya perasaan supaya
kita ni walau macam mana pun kita tak ke mana kita Ustaz. Hanya mereka-mereka ni yang mereka lah sebab saya terbuka jiwa. Banyaklah Ustaz, banyaklah kalau nak ceritakan memang terlalu banyak Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Saya sangat suka bila Tuan Fakhrani sebutkan tadi ya. Jangan kita meletakkan syarat ataupun tepi tadi ya, kita letakkan sesuatu kriteria untuk kemudian baru kita sayang. Dan saya yakin itulah rejim yang memakan kasih sayang kita ya, sebab kita letak satu ekspektasi yang tertentu dalam diri kita terhadap orang lain ya, yang kita panggil anak tersebut, yang akhirnya menyakitkan mereka dan akhirnya wujudlah pada kemudian hari makin jauh dan makin jauh ya. Sebab itulah sebelum mungkin saya nak dengar perkongsian bebas daripada Abangah ya, so Abangah bebas berkongsi apapun ya, pengalaman yang manis indah dengan Allahyarham adik Amir. Saya rasa patutnya kita sebagai Muslim terutamanya ya, bangun tidur kita mulakan semua perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita solat Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dua nama Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang menunjukkan betapa Allah nak bagi tahu kepada kita hamba Allah bahawa Allah itu nak dikenali dengan sayang, sifat sayangnya. Walaupun Allah itu maha gagah, maha perkasa, maha memberi hukuman, maha yang lain, tetapi Allah nak kita kenal Allah terlebih dahulu sebagai Allah yang paling penyayang, Allah yang paling pemurah, Allah yang paling luas belas ihsannya. Supaya kita sebagai makhluk yang baca bismillah ini mengambil nama tersebut, kemudian kita melihat bagaimana kita nak memasukkan perasaan sayang dalam hati kita. Ya, sekali lagi semua yang saya kasih sekalian, ingatlah ketika kita berada dalam keadaan kegawatan, kasih sayang yang ikhlas dan tulus inilah sebenarnya yang akan menolong kita, pelampung ajaib yang menyelamatkan kita daripada tenggelam daripada kehidupan ini. Dan setiap orang kena memainkan peranan, sebab love ya, is the verb ya. Love itu dia bukan nouns, dia adalah verb, dia adalah perbuatan. Jadi kita kena semua memainkan peranan mengeluarkan kasih sayang tersebut. Baik Abangah. Ya, sebab dia panggil Abangah kan. Baik, hari ini bekerjanya daripada rumah ataupun work from home atau apa tu? Saya masih bercuti lagi. Oh, okey, ambil cuti untuk apa yang berlaku, masya-Allah ya. Okey Abangah, nak lanjut lagi sebenarnya sebab kami nak tajuk simple, kasih ataupun sayang yang tak bertepi. Kami lihat dalam 7 tahun ataupun 6 tahun yang berlaku dalam family, bahawa yang Tuan Fakhrani sebutkan tadi ya, tanpa tepi, tanpa syarat, tanpa tetapi boleh memberikan sayang yang luar biasa. Saya mengandaikan ya, dalam bukannya ini takdir Allah dah memang jemput pada umurnya baru 7 tahun. Maknanya kalaulah manusia lahir dalam keadaan sayang yang sempurna, semua kita ya, semua rakan usrah kita, semua rumah-rumah kita melahirkan anak-anak yang sayang yang sempurna, seperti mungkin yang dirasai oleh Allahyarham adik Amir, pasti dunia ni berbeza. Okey, sila Abangah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarga dengan arwah Amir memang jaga arwah Amir dari kecil. Memang kami tak pernah berpisah dengan arwah Amir. Antara saya nak share sikit lah antara kenangan yang bersama arwah. Waktu umi saya dengan abah saya dijemput untuk pergi haji tahun 2019, saya memang dengan arwah Amir memang saya sendiri yang jaga dia. Pakaian dia, makanan dia, apa yang saya makan itulah dia makan, apa yang dia nak makan itu yang saya kena cari untuk bagi dia makan. Bapak tunggal dia. Macam bapak tunggal. Saya tengok IG tu. Okey. Memang saya dengan arwah sebab saya sebelum ni saya belajar tahfiz. Bila dah habis tahfiz tu
saya memang berminat untuk sambung belajar. Tapi bila ada arwah dengan waktu tu memang keluarga saya pun tak apa-apa nak senang lah. Ada masalah kewangan apa. Waktu saya ambil keputusan memang saya nak berhenti untuk sambung belajar, saya nak tukar saya punya impian yang baru. Saya nak belajar bisnes dan untuk ada dalam dunia usahawan lah. Antara bisnes saya nak besarkan Amir ni dengan baik lah, dengan yang terbaik untuk arwah Amir. Kalau boleh hantar sekolah yang terbaik untuk arwah, makan pun makan yang terbaik untuk arwah. Itulah saya cuba masa tu. Tapi tak sempat untuk arwah. Saya tak sempat nak tunjuk dekat arwah yang saya pun boleh berjaya untuk macam abang-abang yang lain. Dan saya dengan arwah kami macam sebab kebanyakan orang cakap muka kami sama. So, saya memang banyak masa dengan dia sebab sebelum ni saya tak sambung belajar apa semua, saya banyak buat bisnes online, bisnes sendiri dengan rumah apa semua. So memang banyak dengan arwah lah. Saya pergi saya jual dulu, saya jual sambal dengan mak saya. Saya pernah dengan dekat Ustaz pun, saya pernah jual sambal dekat Ustaz. Bersama arwah dulu. So saya dengar arwah memang selalulah dengan saya punya rutin dulu untuk arwah banyak tolong saya dan arwah juga banyak ajar saya. Dia banyak dulu dia banyak macam saya pernah jual produk minda apa semua. Arwah yang banyak closing customer. Sebab arwah banyak, dia pandai cakap. Bila dia pandai cakap, orang macam kagum dengan dia, so orang beli. So arwah yang ajar saya banyak tentang closing dengan customer apa semua. Ya Allah, masya-Allah. Saya yang arwah memang saya tak pernah terfikir yang dia bukan darah daging saya. Saya tak pernah terfikir yang dia lahir daripada orang lain. Saya tak pernah terfikir. Bagi saya dengan arwah, apa yang saya nampak, saya memberi, dia pun memberi. Sebab tu bila ditakdirkan Umi kata mak dia nak ambil esok. Saya dah redha dalam hati yang okey, ni maksudnya mungkin mak dia pula memberi dengan Amir. So kita bagi peluang untuk mak dia lah. So kami redha daripada 3 bulan yang dulu dah. Kami dah redha 3 bulan yang dulu. Cuma tak sangka yang itu adalah Allah nak bagi tahu yang Allah akan ambil 3 bulan yang akan datang. Masya Allah ya. Masya Allah, kita dapat mendengar sedikit perjalanan seorang anak muda ya, yang kira kalaulah macam Umi itu dah memang matang sangat, Abah dah matang, of course lah kan, Umi yang mungkin kaya dengan kasih sayang. Tetapi kami sebenarnya, saya sendiri merasa kagum, bukanlah untuk kita kata atas niat apa pun, tapi saya yakin kalaulah ramai anak-anak muda yang melalui kehidupan yang sama, dan alhamdulillah saya dengar tadi abang habis semua ya, hafalan Quran semua settle ya, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Dan kemudian percaya Abang mungkin boleh letakkan mute di mikrofon, cuba. Okey, baik. Mungkin sedikit gangguan. Silakan Ustaz. Jadi kita dengar tadi, kalaupun kita baca dalam Al-Quran ya, kita tahu bahawa tentang wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah menceritakan tentang betapa orang-orang yang pastinya beriman itu ialah yuhibbun ya, mereka sangat sayang untuk memberi makan ya, yuhibbuna memberi makan kepada sama ada orang miskin, anak yatim ya. Mereka sebelumnya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Saya dengar apa yang saya belajar walaupun mungkin tidak secara direct itu yang Abang sampaikan ya.
kita tahu bahawa kasih sayang ini itulah sebenarnya yang akan membuka rezeki kita. Tadi sebab bila Abangah sebutkan tentang kasih sayang yang diberi, kemudian dia tukar channel kerana tekanan sesuatu, contohnya kita dapati dan membenarkan apa yang sering disampaikan kepada kita bahawa makin kaya kita dengan kasih sayang, dunia akan jadi mudah untuk kita. Ya, mak, ayah, kawan, adik, beradik, pasangan, suami, isteri yang memang niatnya aku nak sayang, ya, macam Abangah sebutkan tadi, bukan kita orang tua ni je bagi, ya, kita dewasa je bagi pada anak, tetapi kita menghargai setiap yang anak kita beri, anak-anak, adik-adik kita berikan kepada kita. Itu merupakan perkara yang akan menyebabkan kasih sayang kita menjadi menjemput rezeki kita, insya-Allah. Jadi penjemput rezeki rakan usrah yang dikasihi sekalian ialah makin kaya kita dengan kasih sayang dalam dada kita. Jadi baik, DJ Syafiq, kita dah sampai pukul 6 ni, nanti kita break dulu, ya. Baik Ustaz, insya-Allah kita nak berehat seketika, tapi sebenarnya kita di konti ni pun Mona, memang nak lagi sebenarnya tips apa yang kita boleh sama-sama amalkan, kita boleh buat. Orang muda boleh sayang juga dengan orang lagi muda daripada dia. Itu pun satu keajaiban, seperti apa Ustaz sebut tu, keajaiban kasih sayang. Okey, kejap lagi kita akan kembali Ustaz untuk sesi Usrah Nurani yang kedua, dan rakan-rakan Usrah, Tuan Fakrani, Abangah kekal dekat talian tu. Kejap lagi lepas ni sesi kedua, kita nak mula dulu dengan Kamus Bahasa Arab Usrah Nurani. Apa perkataannya? Nantikan selepas ni, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami di IKIM. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Talian khas kaunseling COVID-19 boleh dihubungi melalui talian kasih 15999 atau WhatsApp talian kasih 0192615999 yang dibuka kepada bangsa COVID-19, waris bangsa COVID-19, petugas pusat kuarantin, hospital dan lain-lain individu yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Talian beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. College Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 23 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS 2021 bagi pelajar terawal menanti anda untuk kemasukan Februari 2021. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam peperiksaan SPM, pointer 2.0 dalam peperiksaan STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Untuk maklumat lanjut, layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my atau melalui platform media sosial di Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS! Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek Pek Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini,
23 Jamadil Akhir 1442 Hijrah bersamaan 5 Februari 2021. Kangar Alustar 7.30 malam. Pulau Pinang 7.31, Ipoh 7.30, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam dan Seremban 7.28, Bandar Melaka 7.27, Johor Bahru 7.22, Kuantan 7.23, Kota Terengganu 7.20, Kota Bahru 7.23, Miri 6.39 petang, Kuching 6.57, Lahad Datu 6.19, Tawau 6.24, Kota Kinabalu 6.30 petang. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek PEK Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Alhamdulillah Mona, Masya-Allah. Kita di Usrah Nurani sesi kedua Mona. Ya. Kita bersama dengan rakan Usrah iaitu Abang Ngah ataupun Nashir Darwis. Okey. Juga kita ada Tuan Fakrani dan juga tak lupa Naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Kita bincang hari ini dengan tajuk Sayang Tidak Bertepi. Okey, baik. Sebelum tadi kita nak berehat, dia juga maklumkan kita nak bawakan kamus bahasa Arab Usrah Nurani. Ustaz Zul, mohon izin Ustaz, kita nak dengarkan hari ini apa pula satu dua perkataan yang boleh kita belajar sama-sama. Betul. Baik. Bila kata ini banyak kali ni sebab minggu sudah tak ada kan. Ganti balik. Itulah bagi satu ayat ni. Itu bila kata sayang tak bertepi, cakap apa yang bertepi-tepi ni, macam PM tepi. Kan dia bila istilah tu nak diletakkan dalam bahasa Arab, dia sebenarnya banyak pecahan dia Mona. Iya, dan saya duduk cari-cari lah juga apa yang tak bertepi. Itulah Ustaz, sehingga kan Mona tanya saya, Syafiq, tepi tu macam mana? Dia duduk tepi sikit ke tepi banyak ke macam mana ni? Tengah cari dalam kamus. Allahu Akbar. Baik Mona, kita cuba ambil satu persatu yang boleh kita bincangkan kan. Tapi subhanallah bila cari perkataan ni dalam bahasa Arab, maknanya luar biasa sebenarnya. Subhanallah. Mungkin saya yang terasa dalam bahasa Arab tu. Okey. Kita sama-sama mungkin boleh belajar. Okey, kita ambil perkataan pertama, sayang. Hub. Okey. Hub dia sama juga dengan mahabbah, betul? Kan? Sebelum ni kita buat Carnival Mahabbah IKIM ni ingat tak dulu kan? Kasih sayang mahabbah. Ni sayang hub. Okey. Tak. Tidak. Okey. La. Oh, tu yang orang nak sebut tu la. Kan? Ya. Baru tahu Ustaz rupanya. Okey. Dan bertepi. Nihaya. Bertepi. Nihaya. Kena di belakang ada tak ada hamzah kan? Dia macam hamzah. Hamzah lah. Bukan hamzah. Ta marbuta. Okey, nihaya. Betul sebutan? Ya. Baik, bila kita gabungkan ketiga-tiga ini, sayang tak bertepi, macam mana bunyinya? Hub bila nihaya. Okey. Hub bila nihaya. Sekali lagi saya ulang, hub bila nihaya. Terkesan sungguh ni, saya tak sangka perkataan tu besar macam tu. Maknanya sayang yang tak pernah habis. Tak ada hujung. Okey, dalam bahasa Melayunya tiada had Ustaz. Tanpa had, sayang yang tiada had. Tak di tepi lah. Dia tak duduk tepi kiri kanan dah Ustaz. Dia duduk tengah-tengah. Macam tu kan. Tak ada ke mana kan. Tak ada hadnya. Masya Allah Ustaz. Jom Ustaz, kita nak bincang lagi Ustaz. Kalau sempat juga kita tinjau di Facebook live kita Ustaz. Masya Allah. Kita banyak dihujani dengan kata-kata semangat untuk keluarga Abang Ngah sebenarnya. Kan. Dan ramai orang puji apa yang Umi Abang Ngah lakukan. Maksudnya sayang tu bukan kata kita nak lihat kepada adik Amir sahaja semata-mata. Tapi sebenarnya di sekeliling kita ni bagaimana perlunya kita ada kekuatan sayang tu sehingga boleh merubah orang menjadi berjaya, hebat dan juga dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita berbincang secara santai pada petang Jumaat ini ya. Dan kita mengharapkan hati kita juga berlari dengan penuh rasa kasih sayang bila nihayah ya, tidak ada kesudahannya.
tidak ada had, tidak ada syarat kita katakan bagi kita yang nak memupuk sayang dalam kehidupan, dan kita perlu melakukannya, ya. Kita perlu bangkit melakukannya, bermula dengan pemikiran positif, ya, atas naluri yang telah ada, ya. Kita tengok naluri pada kisah benar, kisah abangah tadi, umi, abah, seluruh family itu adalah menunjukkan bahawa dalam hati setiap rakan usrah, saya dan kita semua, ada naluri kasih dan sayang tersebut, ya. Kemudian kita kena, setelah naluri tersebut ada, kita bangkit dan bangun untuk melakukannya dan menyuburkannya, ya. Saya nak dengar daripada Tuan Fakhrani, ya, mungkin ada pastinya pengalaman-pengalaman, ya, kepada ibu ataupun ayah, ya, yang mungkin sangat terjejas, terutama dalam keadaan ekstrim lah, bila tiba-tiba, ya, semua orang mengimpikan anak-anak yang sempurna, tetapi berlaku sebaliknya pada anak kita. Jadi bagaimana agaknya pedoman, ya, yang kita faham dah, kasih sayang ni tak ada tepi, maksudnya tak ada syarat, tak ada apa, tetapi manusia letakkan syarat kerana dia lupa, bahawa kita terlupa kadang-kadang sebab kita bukan, kita fikir diri kita bukan fikir ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuan Fakhrani sendiri, dalam pengalaman, saya nak dengar pengalaman bagaimana mungkin membangkitkan semangat untuk, sebab sayang ni kita kena, dia adalah verb, dia adalah fi'il, ya. Dia kena buat, ya, kita kena laksanakan dia, bukan ikut arus angin, tetapi kita yang kena bangkit buat, ya. Bagaimana nak memasukkan benda positif dalam diri ibu, ayah bila situasi-situasi yang macam ada kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita bagi. Saya mohon sangat perkongsian daripada Tuan Fakhrani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Jadi berdasarkan pengalaman saya lah, memang sangat yang saya nampak depan mata di pusat terapi kami, yang majoritinya datang adalah keluarga dengan anak-anak istimewa. Ajaibnya kasih sayang ni, saya rasa ia adalah satu anugerah yang Allah pilih untuk letak dalam hati seseorang individu itu. Apabila kita menerima anak istimewa ini, pastinya di front desk tu yang kita pertama jumpa adalah ibu ayahnya. Jadi alhamdulillah Allah kurniakan kami dengan tim yang sangat memahami dan menyantuni, pandai menyantuni ibu bapa ini. Sebab inilah ruang yang masyarakat terima. Sebab kalau kita tengok di kawasan umum, ada banyak lagi masyarakat kita yang tak aware dan tak cakna tentang keberadaan anak-anak ini dekat dalam masyarakat. Tapi sedar tak sedar, inilah yang sedang berlaku sekarang. Jadi ibu bapa ini mencari di mana tempat untuk mereka luahkan, di mana tempat untuk mereka minta pertolongan, di mana tempat untuk mereka cari bantuan. Jadi apa saja yang datang kepada kami tu, kami pandang mereka dengan, oh inilah individu-individu yang Allah dah pilih untuk letakkan kasih sayang dalam hatinya supaya dia dapat memberi kepada anaknya. Jadi Ustaz, bila kami berada di sana, di pusat terapi, kami ni kira macam berkongsi kasih sayang mereka Ustaz. Sebenarnya kami ni pun, yelah kita buka, kalau Allah tak aturkan untuk mereka datang, kita tak terima juga. Tapi Allah aturkan dengan meletakkan kasih sayang tu. Allah pilih sebenarnya. Allah pilih untuk menghadirkan rasa kasih sayang tu macam keluarga abangah juga kan. Bagaimana mereka pun dengan Allah aturkan untuk adik Amir sampai kat family dia. Masya Allah, dan lebih best lagi, menerima dengan penuh redha. Itu yang saya sangat terkesan apabila ramai ibu bapa yang datang ke tempat kami, bukan sahaja ibu, malah ayah, dan mereka didik adik-beradik kepada anak-anak mereka untuk sama-sama memahami keberadaan anak tadi. Bukan disisihkan anak tadi, tapi mereka bersama-sama. Ada verb dalam bahasa Inggeris dikatakan, it need a village to raise a child. Tapi kita dalam keluarga kita sendiri, kalau kita tidak ada sifat memberi kasih sayang itu, Allah dah hadirkan kasih sayang dalam diri kita. Tapi kalau kita hanya bersifat menerima kasih sayang, dia pasti akan ada satu yang orang kata tak best Ustaz. Sebab kita kalau nak terima hadiah, pasti orang pilih untuk memberi hadiah tu. Kita tak minta, aku nak hadiah ni, orang tak bagi kan. Tapi untuk menerima tu pasti dipilih. Untuk menerima hadiah tu pasti Allah pilih. Jadi insight-insight ini yang saya rasa memang
dengan jiwa keterbukaan mereka, dengan sifat memberi di pihak suami, sifat memberi di pihak isteri, sifat memahami dalam kalangan adik-beradik, dan yang saya nampak lagi apabila mereka sama-sama dalam keluarga kembangan, Ustaz. Makciknya, pakciknya sanggup hantar anak tersebut untuk meneruskan intervensi apabila mak ayahnya ada busy sikit ke, terdapat hantar ke, atuk nenek. Dan saya rasa kasih sayang ini yang Allah telah pupuk dalam jiwa masyarakat kita. Saya harap inilah yang kita dapat sama-sama didik dalam Usrah Nurani, sahabat-sahabat Usrah Nurani semua. Supaya dia bukan untuk kita sebenarnya. Kasih sayang Allah hadirkan dalam jiwa kita tu adalah sebenarnya untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sebarkan keajaiban ini. Kita besarkan keajaiban ini, sebab inilah saya rasa apabila untuk membina sebuah masyarakat yang harmoni dan sentosa lah Ustaz, yang sejahtera. Inilah saya rasa kuncinya. Memberi kasih sayang yang Allah kurniakan kepada kita, sebab itu bukan hak kita. Itu hak Allah untuk kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Masya-Allah. Baik, Allahu Akbar ya. Pasti nanti ada mungkin kita dapat faham bahawa sebab macam ni ya, rakan usrah yang mendengar Usrah Nurani ni ataupun memilih channel IKIM adalah biasanya orang-orang yang dah berniat nak buat baik. Ya, itu pasti. Kalau jenis yang hoha, saya yakin bukan ini pilihannya. Ya. Tetapi yang mendengar, yang menonton ini adalah orang yang memang Allah jadikan dalam hatinya ada ingin buat baik. Dan kalau itu telah ada dalam hati, ya, bagaimana kita nak meriahkan dia dan kita jadikan prioriti. Kita prioritaskan bahawa amalan harian aku mesti ditunjukkan yang aku ni seperti Allah memperkenalkan bahawa Allah itu sangat penyayang, ya, sangat pemurah. Itu yang Allah minta kita kenal. Maka sepatutnya setiap kita dalam usrah ini, ya, seolah-olah di mana pun kita, itulah yang kita tonjolkan. Mungkin seorang tu berwibawa mungkin, tetapi jadikanlah sifat berwibawa tu yang kedua, compare tu penyayangnya dia. Mungkin profesor, ulama, mungkin orang kenal dia alim, tetapi biarlah alim itu yang kedua. Yang pertamanya adalah dia tu orang nampak kasih sayang daripada dia. Mungkin ada orang berani, ada orang apapun sifat-sifat, jadikan sifat-sifat tu sifat kedua. Dan sifat pertama kita adalah kita ni kena tunjukkan kasih sayang, ya. Dan saya sangat rasa teruja bila Tuan Fakhrani sebutkan tadi, ya, bila kita cetuskan, ya, bila kita trigger kasih sayang, dan dia akan membentuk dalam bukan sekadar suami isteri, ya, dia akan merebak kepada pakcik makcik. Dan inilah verb, inilah perbuatan, inilah fi'il yang kita kena lakukan. Apa hari ni aku buat untuk menunjukkan aku sayang pada mereka. Tentulah kat sana kita pun tegur, kita akan hubungi balik orang, bercakap orang dengan lemah lembut, ya. Even kepada orang yang mungkin menyakitkan kita sekalipun, ya. Ingat dalam Nabi SAW ada beberapa bilah pedang dalam riwayat yang sahih, ya. Salah satu pedang Nabi bernama Al-Battar, ya. Salah satu daripada pedang Nabi, nama pedang itu adalah Al-Battar. Dan kemudian tertempel pada pedang Nabi yang bernama Battar tersebut 3 kalimat, ya. Yang pertama ialah sil man qata'aka. Kata tertempel di pedang Nabi yang pertama adalah hubungilah orang yang memutuskan dengan engkau. Maknanya sekarang ni kalaulah kita ni penuh dengan kasih sayang, ya, dalam family, dalam adik-beradik, dalam kejiranan, dalam rakan, ya, kita menjadi orang yang menghubungkan, bukan pada orang yang menghubungkan dengan kita. Man qata'ak, kepada orang yang memutuskan dengan kita. So dia ada 2 kali ganda punya usaha. Dalam hadis kursi juga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, adakah kamu hanya akan bersilaturahim dengan orang yang hanya berhubung dengan engkau, ya, dan engkau tak nak bersilaturahim dengan orang yang tak peduli pada engkau. Itu ada soalan Allah kepada kita. Jadi rakan usrah yang saya kasih sekalian, saya kira apa yang terpenting, ya, kalau okeylah yang tadi Nabi dalam atas pedang Nabi tadi, kalau saya nak habiskan saja, sil man qata'ak,
Kemudian ahsin ila man asaa ilaik, buat baiklah kamu kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Dan yang ketiga, qulil haqq walau ala nafsik, sebutlah benar walaupun untuk dirimu sendiri. Jadi kita dapati bahawa kalaulah pada pedang sekalipun cerita silaturahim, itu kan kasih sayang. Kalaulah pada pedang pun tertulis buat baiklah kepada orang buat jahat kepada kamu, bukankah itu kasih sayang pada saat ekstrim? Jadi saya sangat mengalu-alukan apa yang Tuan Fakhrani sebutkan tadi. Kita kena buat, ya, kita kena bina village itu dalam hati kita, hati dari kampung dalam hati kita yang penuh dengan kasih sayang. Tak nak kelahi dengan orang, tak nak putus silaturahim dengan orang, tak nak dendam orang, tak nak benci orang, tak nak, ya, kita tak ajar perkara tersebut. Sebab satu benci yang kita semat dalam hati kita, maka dia meledak sejuta dosa daripadanya. Ya, satu je kita letak, aku benci kat si fulan ni, maka sebenarnya tanpa kita sedar, syaitan akan jadikan itu sebagai ra'sumaliyah, jadi capital dia untuk menjadikan kita terbit berjuta dosa kemudian. Jadi sebab tu Masya Allah, village yang penuh dengan kasih sayang tu kita bina insya-Allah, dan dia akan mula merebak macam Tuan Fakhrani katakan tadi. Baik, Abang Alhamdulillah, mungkin sebab kita hari ini memang nak meraihkan Abang dengan kisah hubungan, walaupun Abang just macam kongsi je cerita, tetapi saya, rakan-rakan usrah dapat menangkap tajuk kita hari ini adalah memang kami mengkagumi bahawa kasih sayang itu tanpa syarat, tanpa had dan tanpa tepi. Angah boleh bebas, ya, kongsi cerita kakak ke adik ke umi sendiri, mungkin momen-momen yang bagaimana kasih sayang terhadap seorang hamba Allah yang tak ada darah daging kaitan ini, tetapi dapat penuh lebih mungkin daripada orang lain, sebab kita semua nak belajar. Silakan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya dengan arwah sepanjang 6 tahun memang saya banyak masa dengan arwah lah. Antara momen yang saya susah nak lupakan dengan arwah adalah bila arwah dia suka bercakap. Arwah memang suka bertanya, memang dia suka, dia suka dengan orang, dia suka dengan kasih sayang dengan orang. Kalau dia tengok orang susah, dia akan cakap dengan saya, abang tak nak tolong dia ke? Kalau saya jalan dekat kereta, saya nampak ada orang macam tengah naik bawa motor dengan keadaan yang baju lusuh, arwah Amir akan cakap, abang bila abang nak tolong dia? So, kasih sayang yang kami beri dengan Amir, dan Amir beri juga kepada orang lain sebenarnya. Sebab tu apa yang saya cuba perjuangkan, ialah bila saya stop untuk sama belajar, saya nak buat bisnes, saya nak belajar untuk jadi usahawan, saya nak buat apa yang Amir beritahu, apa yang Amir pesan. Yang Amir pesan, abang kena bantu orang ni, abang kena bantu. Nyah, dia panggil saya Nyah, abang Nyah kan. Nyah kena bantu orang ni susah. Nyah kena bantu. Kadang-kadang dia nampak budak kecil macam dia, Nyah kenapa dia pakai baju buruk? Arwah dah, sebab kami memberi dengan kasih sayang dengan arwah juga beri kasih sayang dengan orang lain juga. Dan antara saya nak share jugalah antara rutin dengan arwah, bila kalau kami kat rumah, memang Umi solat jemaah memang Umi selalu tekankan. Kalau maghrib, isyak apa semua memang kena kumpul, kena solat jemaah. Itu memang benda yang itu antara tips jugalah untuk orang ramai kalau yang masih, sebab banyak yang tanya saya macam ni semua kan. Antara tips je, solat jemaah jangan tinggal dengan keluarga. Kalau makan, kami memang dah tahu dah bahagian, kalau makan ayam tu bahagian mana tu memang dah tahu masing-masing punya. Memang peha tak boleh sentuh lah, sebab tu memang Amir punya. Dia kalau makan dia punya memang dia marah, memang dia tak nak makan lah. Sebab dia punya ayam dia memang ayam peha, ayam pipin, dia panggil ayam pipin.
Ayam pipin kan memang bentuk peha je kan. So memang boleh nampak ayam nak makan ayam pipin. So kalau time makan memang kita dah tahu lah, ini bahagian ni Amir punya, ini bahagian ni Umi punya, kita dah tahu dah. So memang kita tak sentuh. Kita tak ada berebut, tak ada apa, memang dah tahu okey ni memang simpan untuk Amir. Sampai sekarang pun kalau Amir sekarang Amir dah tak ada pun, kita masih simpan untuk dia. Kita masih simpan untuk dia. Tapi kadang-kadang kenapa tinggal 2 peha ni, siapa punya ni? Untuk adik ni, Umi kata untuk adik, tapi adik dah tak ada. Itulah antara momen lah dengan arwah. Memang arwah pun tahu, dia punya bahagian ni peha. Kalau tak ada peha dia tak nak makan. Arwah memang macam itulah. So kami, apa yang Umi bagi dengan kami adalah sayang ni bukan untuk kita hidup senang. Sayang ni bukan semata-mata untuk kita bahagia. Tapi sayang adalah untuk kita dapat sayangnya Allah. Kita nak redha dengan Allah, Umi kata kita kena redha dengan orang. Sebab tu bila kita dapat tahu yang arwah dah tak ada, kita dapat calling daripada jiran arwah, kita terus pergi ke Melaka. Keadaan dalam kepala kita orang, kami memang tak fikir pun macam mana arwah mati, meninggal, macam mana, siapa yang buat dia, kita tak fikir. Kita cuba nak pergi, kita nak tengok arwah je. Kita cuba fikir, kita je nak bawa balik arwah. Kita nak tengok dia ketika lahir je, kita tak sempat tengok dia. Itu je. Kita tak fikir siapa yang buat dekat dia, siapa yang kita tak fikir pun benda tu. Kita cuba nak tengok arwah je. Masya-Allah. Ya. Saya yakin rakan-rakan usrah juga setuju dengan saya bila gabung dengan apa yang Tuan Fakhrani sebutkan tadi kan. Redha inilah sebenarnya kunci ya untuk kita hidup dengan tenang di atas muka bumi ni. Ya, kalimat redha tadi ya. Bagaimana nak redha kepada apa yang Allah telah tuliskan untuk kita. Dan itulah sebenarnya yang kita kena terap dalam hati apabila terutamanya kita terkena dengan sesuatu yang tak kena dengan hati kita. Sesuatu yang tak kena dengan hati kita, maka jawapan segera adalah redha ya. Sebelum syaitan mengambil ruang lah ya, macam tadi Abangah kata kan, mungkin nanti syaitan kata siapa buat dia ini. Semua benda itu akan menghakis redha yang kita dah bina dalam diri kita ya. Dan kemudian mungkin kita pun dah sampai ke penghujung yang saya sangat teruja mendengar tadi ya. Sebab saya ada juga baca kisah Abangah kan, mimpi Amir ya, ketika mungkin dalam keadaan tentulah kita punya keinginan kalau boleh dia sentiasa dekat dengan kita kan. Tetapi saya difahamkan Abangah mimpi seolah-olah Amir tu datang dan kemudian minta settle dengan baik ya, ataupun begitu kan, lebih kurang macam yang saya faham lah, maknanya message daripada arwah settle dengan baik. Tetapi bila saya dengar kisah kehidupan selama mungkin 6 tahun bersama, saya boleh faham ya, bagaimana saya terfikir sekarang ni, seorang anak yang berumur 5-6 tahun tapi boleh bagi tahu pada orang lain supaya tolong ya. Macam tadi Abangah cerita kan, Amir sendiri sebut ya, Abangah kena tolong dia. Abangah kena tolong orang ni sebab baju dia susah, baju dia kotor, baju dia dan segala macam. Maknanya rakan usrah, walaupun seseorang yang umurnya 6 tahun tetapi bila dia telah penuh dengan kasih sayang tu dia akan melimpah keluar ya, dia akan melimpah keluar. Dan sebab itulah watak pendamai tadi ya, sebab dalam mimpi tadi just mimpi, tak ada apa-apa, just nothing, tetapi impact dia masih masya-Allah. Maknanya dalam hidup ni kita settlekan je, tak payah susah-susah, tak payah complicated ya. Dan akhirnya memberi kelegaan kepada semua orang. Tetapi sebegitu jauh orang kata, tetapi bermula dalam kehidupan yang dia boleh mengongsikan kasih sayang.
Jadi rakan usrah yang saya kasih sekalian, saya kira banyak yang kita boleh ambil dalam pengajaran kita ya, untuk kita, sebab yang kita tahu bahawa mungkin berlaku kepada saya, kerangka ceritanya adalah ada anak yang mungkin kita tak kenal pun, tetapi masuk dalam sebuah keluarga yang keluarga itu memberi kasih sayang sepenuhnya tanpa syarat, tanpa tepi, dan kemudian cuma Allah uji dengan Allah tarik balik dan ambil balik dan mengajar kita semua bahawa kasih sayang inilah sebenarnya yang kita kena lakukan. Ya, saya tekankan apa yang Tuan Fakhrani sebutkan tadi, dia adalah perbuatan, kita kena tunjukkan, kita kena luahkan, apatah lagi dia sesuatu yang sesuai dengan naluri kita semua. Saya kira saya ingin kita sampai ke penghujung ya, Tuan Fakhrani. Terima kasih banyak di atas kesudian bersama. Terima kasih. Saya sendiri pernah duduk masa kita sembang-sembang dalam usrah kita dulu. Saya mendengar sebenarnya banyak kisah-kisah bagaimana, tetapi mungkin bersifat personal kepada ibu bapa yang berhadapan dengan tekanan itu. Tetapi hari ini saya lebih faham betapa perlunya kita semua dalam keluarga memperjuangkan kasih sayang itu, membina dengan setiap orang, bukan berfikir untuk menerima tetapi hanya berfikir untuk memberi kasih sayang. Ya, itulah sifat yang memang telah ada dalam diri kita setiap orang. Terima kasih Tuan Fakhrani. Semoga insya-Allah semuanya baik-baik semuanya insya-Allah, walaupun dalam keadaan situasi PKP masa ini kan. Begitu juga Abang Ah, ya, Abang Ah, jutaan terima kasih kerana beri ruang dan masa perkongsian yang kita dengar langsung daripada Abang Ah. Dan macam tadi, kami doakan semoga Abang Ah dan family akan sabar, tabah berhadapan dalam situasi ini insya-Allah. Dan yang pastinya adalah tempoh 6 tahun yang telah diberikan kepada seorang hamba Allah, Allah yang menjadi pemilik kepada hamba itu. Sebab Allah ni di antara namanya, antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Allah sangat menghargai apa yang kita buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberi anugerah kepada keluarga semua ya. Terima kasih. Amir, sampai salam kami semua kepada Umi, kepada Abah, kepada semua adik-adik yang lain ya. Baik, rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita telah sampai ke penghujung ya. Dan harapan kita ialah perbincangan kita pada kali usrah ini adalah agar kita semua dapat berfikir apakah bentuk kasih sayang yang kita ingin sampaikan. Saya ingat saya dalam riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya menceritakan kisah bagaimana Bashir ibn seorang sahabat kecil, seorang anak yatim ya, pada ketika itu, ketika habis peperangan Uhud, dan kita tahu peperangan Uhud begitu. Amin ya Allah. Semoga sayang itulah akan terus membawakan lagi kepada kita satu perkataan yang tiada hadnya. Kita boleh selahkan jiwa dan juga perasaan kita. Lebih-lebih lagi kepada orang yang rapat dengan kita, Mona. Ahli keluarga, adik-beradik, sanak saudara. Itu yang antara yang perlu kita sediakan kasih sayang kepada orang-orang yang rapat dengan kita. Semoga ianya akan terus lebih mekar, lebih pecah dan juga lebih luas lagi membawakan kepada kasih sayang ummah semuanya, insya-Allah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk waktu ini, mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadi berpisah kami ya Allah, selepas ini berpisah orang yang diampun dosa kami ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berilah kami semua kebaikan dalam hidup ini ya Allah. Tentukanlah kebaikan kami setelah kami mati ya Allah. Dan tuliskanlah kami dalam keredaan-Mu pada setiap masa ya Allah. Angkatlah darjat ibu dan ayah kami ya Allah setinggi-tingginya ya Allah. Berilah mereka kebaikan di atas segala kebaikan yang mereka curahkan kepada kami ya Allah. Penuhkanlah dada kami dengan kasih sayang agar kami dapat memberikan kasih sayang dalam kehidupan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bincangkan ini akan terus menjadi satu titik yang penuh kebaikan, yang kita ingat, yang kita semat dan juga kita sentiasa refreshkan dalam kehidupan kita betapa pentingnya sayang kita itu, masya-Allah, dan sayang itu tiada hadnya seperti apa yang kita maklumkan tadi, Mona. Hubbila nihayah. Betul Mona? Kan dalam bahasa Arabnya, masya-Allah. Ustaz Zul, terima kasih Ustaz atas perkongsian pada petang ni Ustaz. InsyaAllah ada masa, ada rezeki kita akan jumpa lagi untuk pertemuan dan yang akan datang. Dan juga kepada rakan usrah kita sekali lagi, Tuan Fakrani dan juga Abang Nga. Semoga apa yang kita bawakan hari ini ada kebaikan dan juga baik-baik untuk semuanya, insyaAllah. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, dan mengakhiri Usrah Nurani pada petang ini dengan doa tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM, dan juga jangan lupa kita ada siaran ulangan untuk rancangan Usrah Nurani yang akan kita siarkan semula di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Dan di Facebook Live kita juga boleh tonton semula di situ. Anda boleh sama-sama dengarkan kembali, kita boleh share, komen dan juga kita sebarkan bicara kita yang penuh dengan kebaikan manfaat ini, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Para pendengar, terima kasih banyak-banyak dan terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.